Baik. Bila kita nak dapat sangka baik, atau macam mana kita nak buat sangka baik, macam mana kita nak tahu kita bersangka baik atau buruk? Apabila kita melihat ujian-ujian Allah. Di sana kita dapat tahu kita nak sangka baik dengan atau buruk dengan Allah. Nah, kita bila diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan kesakitan, baru kita tahu ujian itu sebenarnya nak tengok apa kita nak kata pada Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah nak melihat siapa yang baik dan beramal soleh. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Sambung. Liyabluwakum, untuk diuji mereka-mereka kamu-kamu sekalian ni. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang mempunyai amal-amal yang soleh. Amal soleh dimulakan dengan tauhid. Amal soleh wajib dimulakan dengan tauhid. Tauhid yang pertama, sangka baik dengan Allah. Allah uji. Maka melepasi ujian itu hanya dengan sangka baik. Nak melepasi ujian Allah dengan sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala baru boleh. Tapi jika masih ada perasaan yang tak patut Allah macam ni, tak patut Allah macam ni, tak patut macam ni. Contohnya disakitkan anak, pasal apa Allah sakitkan anak? Orang kafir sebelah rumah aku tak sakit-sakit pun anak dia. Pasal apa anakku uji, anak pertama uji pertama, yang kedua sakit, yang ketiga sakit. Contohlah kan, maka ketahuilah, fahamilah bahawa Allah nak melihat apa sangkamu kepada dia. Kerana itu usul tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada diuji dengan kesenangan, ada diuji dengan kesusahan, ada uji dengan kesakitan, ada diuji dengan kesihatan. Kerana hidup memang dalam ujian. Untuk Allah melihat ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan dibaca ahsanu amala, diberhenti dengan waqaf dengan tajwid. Soal sikit ahsanu amala, hukumnya ayyukum ahsanu amalan, diwaqafkan menjadi ahsanu amala. Tajwidnya mad iwad, baris 2 diganti baris 1. Digantikan baris 2 menjadi baris 1 bila diberhentikan, ma'iwad. Maka kita nak faham balik bahawa sesungguhnya Allah menguji kita sekalian. Untuk Allah tengok siapa yang beramal dengan amal yang terbaik. Amal terbaik, yang kata amal terbaik wajib dimulakan dengan tauhid. Dan kekuatan tunjang tauhid ialah prasangka manusia pada Allah. Maka hati yang baik, perasaan sangka baik ini, husnuzan ni akan ada pada hati yang baik. Dan hati yang baik, hati yang elok, akan Allah letakkan ma'rifatnya. Sebab apa kita nak jaga hati? Pasal apa kita nak cantikkan hati? Kerana hati tempat pandangan Allah. Kan? Allah pandang hati kan? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pernah pandang rupa parah kamu. Allah tak pandang berjasad tubuh badan kamu, tapi Allah memandang hatimu. Soalannya, mengapa Allah pandang hati? Jawabnya kerana Allah memandang hati, kerana Allah nak meletakkan ma'rifatnya dalam hati manusia. Sebab itu kena dibersihkan. Wajib dibersihkan hati kerana hati tempat ma'rifat Allah. Ini yang disebutkan oleh Tuan Minal dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kitab Jawi lama ni. Seorang balik berkali-kali. Usul kekuatan tauhid yang sebenar, tauhid ma'rifat yang sebenarnya ialah
Orang kenal Allah Ta'ala ni macam ulama-ulama wali-wali kita, mereka sentiasa bersangka baik pada Allah. Pertama. Yang kedua, jalan mana untuk dapat sangka baik pada Allah? Jalan keduanya, jalan pertama untuk sampai pada makrifat sangka baik pada Allah ialah menjaga sangka baik kita dengan makhluknya. Sebab makhluk tu sebahagian daripada cara Allah uji kita sekalian. Nampak? Allah uji kita dengan makhluk. Allah uji kita dengan makhluk. Datang anak, datang isteri, datang suami, datang mak, datang ayah, datang kawan-kawan, datang jiran, datang makhluk. Allah hantar makhluk itu untuk melihat adakah kau nak sangka baik dengan dia, untuk bersangka baik dengan aku. Maka kita diuji. Allah tak uji kita direct, tapi Allah uji kita menggunakan makhluk. Seperti mana anbiya-anbiya juga diuji dengan makhluk, kita juga tak terlepas daripada ujian makhluk itu. Ujian makhluk untuk Allah melihat, benarkah engkau beriman dengan aku, dan apa prasangka engkau bila adanya makhluk yang aku hantar mengacau-ngacaukan kamu, mengganggu-ganggu kamu. Kita tadi ajang oleh ulama-ulama kita untuk sangka buruk dengan sama-sama kita ni. Walaupun nampak buruk di mata, tapi wajib menjaga sangka baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang besarnya, ini ilmu yang saya relate di antara syekh dengan ulama-ulama lain. Antara guru saya juga Syekh Salah Khalifah, satu ulama Mesir yang ada di Jordan. Guru saya pada bidang qiraat, 20 qiraat, dan juga ada bidang tafsir. Saya gabung-gabungkan. Baik, mengapa kita nak sangka baik pada makhluk? Dan macam mana Allah mengajar kita sangka baik pada makhluk? Cuba tengok surah Al-Kahfi. Apa ujian yang ada pada Musa AS? Apa ujian dia? Allah suruh dia bertemu dengan Khidir AS. Dan apa Khidir buat? Refer Quran balik, rujuk Quran kalau boleh kan? Surah Al-Kahfi. Soalannya, apa yang Khidir buat? Apa Khidir buat? Yang Musa ni rasa pelik. Ini bukan syariat. Apa dia? Lubangkan atau tebuk perahu. Ini khianat ni. Pada syariat awal, syariat zahir itu khianat. Yang kedua apa dia buat lagi? Membunuh seorang anak budak. Bunuh ni bukan syariat Islam, mana bagi bunuh. Tapi Khidir buat. Kemudian yang ketiga apa dia buat lagi? Runtuhkan satu bangunan. Ini juga khianat atas harta benda orang. Maka Musa tak puas hati, kerana dia melihat satu benda yang zahir, tapi dia tak melihat benda yang sebaliknya. Kerana Musa diberi syariat zahir, sedangkan Khidir diberi syariat batin. Sebab itu apabila jalan ini melihat kepada perbuatan manusia yang zahir tanpa melihat yang batin, masih silam, masih tak betul. Maka kita diajak untuk melihat yang batin, sedangkan batin terahsia. Hanya orang yang dapat rahsia Allah, dibuka rahsia Allah, akan berbuat begitu. Maka rahsia Allah banyak. Maka sebab itu kita nak mengekalkan sangka baik ni susah. Bukan senang nak bersangka baik atas benda yang kita nampak tak betul ni.
Tak kena ni. Baik, itu perasaan kita sebab kita melihat yang zahir tanpa melihat yang batin. Maka sangka baik dengan Allah ialah dengan sangka baik dengan makhluk. Selagi mana kita sangka baik dengan makhluk, selagi itulah kita tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk yang Allah hantar ni antaranya guru sendirilah. Guru kita, mak ayah kita tu ujian kita. Ujian untuk Allah tengok. Untuk Allah tengok siapa kita. Yang paling penting ni ialah jaga hati. Jaga hatimu dengan Allah. Jaga hatimu dengan ulama-ulama. Jangan hatimu dengan gurumu. Jangan sangka buruk pada dia. Jangan pernah ada sangka tak baik pada gurumu sendiri. Kerana mereka lah ibu bapa ruh pada Allah Ta'ala. Mak ayah zahir tu mak ayah kita lah. Tapi guru ni ialah mak ayah ruh yang membawa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Derhakakan guru sama derhakakan mak ayah. Derhaka guru penghalang kepada makrifat. Sangka buruk pada guru merupakan penghalang kita kenal Allah. Jauh daripada Allah disebabkan sangka buruk kita. Maka kita diuji. Saya ulang balik, kekalkanlah, minta Allah kekalkan sangka baik. Kata ulama, jika engkau merasakan gurumu buruk, maka segala ilmu tidak ada keberkatan lagi. Baik, bila hatimu rasa gurumu buruk tak betul, maka ilmumu terhalang. Terhalanglah segala ilmu yang nak datang daripada ulama ini atau wali-wali khususnya. Kenapa? Kerana cukuplah pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa Musa dengan Khidir alaihissalam. Jadi pendoman, jadi panduan bahawa jalan Allah bukan jalan yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi jalan sebenar syariat yang dalam ni, syariat batin ni, hanya akan dibuka oleh Allah kepada wali-walinya. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah? Ialah orang yang amat dicintai Allah. Kerana mereka tidak pernah berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sangka buruk pada makhluk. Kerana makhluk itu, makhluk ialah hamba Allah Ta'ala juga.